Yang dimuliakan dan dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ya pada pagi ini kita teruskan lagi ya bacaan kitab Al-Muhimmah wal Mawaizul Badi'ah. Ya, kitab Muhimmah dan Al-Mawaiz Al-Badi'ah. InsyaAllah untuk pagi ini kita teruskan pada muka surat 12. Muka surat 12. Kita masih lagi bicara, masih lagi tajuk yang sama pada muka surat 3 tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat. Muka surat 3 tajuk dia yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Jadi perempuan yang merujuk di situ ialah tiap-tiap isteri. Ya, perempuan yang bersuami iaitu para isteri, iaitu mengerjakan pekerjaan atau melakukan sesuatu perbuatan yang jadi derhaka akan suaminya. Jadi tajuk kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu perbuatan-perbuatan yang membawa seseorang isteri itu dikira derhaka kepada suaminya. Wal-iyazubillah. Ya puan-puan, kadang-kadang kita sebagai, ialah manusia. Manusia pula kalau dikira dari segi kategorinya, pada zahirnya lah, ya, kaum yang lemah. Ya, orang perempuan ni dikatakan kaum yang lemah. Maka kena banyak bergantung, berharap, berdoa, memohon bantuan daripada Allah supaya Allah jaga puan-puan agar tidak terjerumus ke dalam lembah derhaka kepada suami. Baik, kita teruskan lagi di situnya. Perengan bawah tu ya. Maka sayugia bagi perempuan yang takut ia kepada Allah. Sayugia di sini semestinya atau hendaklah bagi perempuan yang takut ia kepada Allah bahawa bersungguh ia. Bersungguh seorang perempuan itu di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya dan lagi minta redha kepadanya, maka itulah syurga ataupun itulah nerakanya. Jadi orang perempuan ni kata para alim ulama, mudah nak masuk syurga. Pertama, dia kena takut kalau dia melanggar perintah Allah, dan dia kena sentiasa melakukan atau mengerjakan taat kepada Allah. Yang mengerjakan taat pada Allah ni pula dalam perkara-perkara yang wajib. Kalau perkara sunat tu pun dia kena tanya suami. Maknanya dia tidaklah nak puasa sunat. Boleh tak puasa sunat? Boleh, tapi kalau suami kata, tak apalah hari ni makan sekali dengan saya lah. Maka bukalah, makanlah. Maka tak perlu sampai kepada malam nak bangun malam. Tanya suami. Ke tak tanya dah? Nak tanya apa? Saya nak qiyamul lail. Kan Allah bagi kita qiyamul. Tak kena tanya, saya nak bangun ni. Maka suami kata, tak apalah, tidur dengan saya je. Maka tak payah bangun. Jadi mudah. Tak perlu buat benda-benda kecuali taat pada Allah, kemudian taat kepada suami. Berkhidmat kepada suami, itu pun akan membawa puan-puan ke syurga. Dan kita baca lagi, yang ni tak perlu kita hurai panjang sangat lah kan. Dan tersebut di dalam Tuhfah. Sebuah kitab bagi Syekh Ibn Hajar. Dan di dalam Nihayah, Imam Ar-Ramli. Apabila zahir tanda derhakanya seperti kasar jawabnya. Apa makna kasar jawabnya? Menjawab kata-kata suami dengan bahasa yang kasar atau suara yang kasar. Kemudian daripada lambatnya dan masa mukanya. Ya. Jawab kasar, kemudian daripada lambatnya. Dan masa muka, kemudian daripada bersihnya. Kalau suami lambat, dia bercakap kasar. Kalau dia dah bersih daripada datang bulan, tapi bermasa muka pula dengan suami. Dan berpaling, kemudian daripada berhadapan. Ni kena ingat ni ya. Puan-puan duduk menghadap suami. Ya, puan-puan jangan membelakangkan suami. Tengok, halus ni ya, tolong catat betul-betul ni. Kalau nak bercakap dengan suami, kena menghadap. Dan jangan ikut suka nak paling sana, paling sini. Ni suami duduk belah sana. Abang tu. Abang nak apa tadi? Mukanya menghadap sini. Abang nak apa? Tengok-tengok ujung-ujung mata je.
Itu tak boleh tau. Subhanallah. Ha. Itu yang ingat lagi bukan minggu, bulan lepas kan. Ingat lagi bulan lepas. Kan ada seorang perempuan tu. Dia pergi tanya baginda Nabi. Dia kata ada mak saudara dia ke nak kira ke dia suami. Maka dia tanya Rasulullah, apa hak suami? Akhir sekali dia cerita oleh Rasulullah. Last sekali dia kata kalau macam tu dia tak nak kahwin lah. Mana beratnya tuntutan itu. Baik, kemudian apa lagi? Maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaan sunat. Artinya hendaklah menakut ia akan seksa dunia ini dengan palu. Palu ni dengan pukulan. Dan lagi gugurlah nafkah. Kalau inilah keadaannya, jadi suami itu kena mengajar isteri. Kena mengajar isteri. Antaranya ialah menakutkan ia akan dia dengan seksa dunia. Apa seksa dunia? Salah satunya contohnya kena pukul. Ataupun gugurlah nafkah. Atau giliran. Giliran ni ialah bagi orang yang poligami, kalau isteri itu cakap kasar, kalau isteri itu berpasang muka, kalau isteri itu tak ada adab, maka boleh digugurkan dia punya nafkah, kalau termasuk dalam bab derhaka lah yang terang-terang. Kadang-kadang kita suami tu kena tengok juga. Ya, jangan, ni ayat umum. Kadang-kadang isteri cakap dengan kita kemudian berpusing ke lain. Kita tengok dah sebab apa dia pusing. Adakah dia pusing tu sebab tak ada adab dengan kita, atau kerana kurang ajar lah contohnya kan. Ataupun kerana dia ada hal lain. Contohnya ada anak kat tepi duduk cakap dengan kita, tiba-tiba bangun pergi tinggalkan kita. Sebab apa? Sebab ada anak urusan. Itu kita kena faham lah kan. Tapi ini tak masuk dalam tajuk suami lagi. Tapi nak bagi tahunya sebagai seorang isteri, kalau nak bangun, bagi tahu, bang, saya bangun dulu. Bang, saya minta diri dulu nak ke dapur. Saya rasa tak pernah lah macam ni ya. Nak pergi, suami pula tanya, mana tu? Ke dapur. Mana tu? Masuk bilik. Kena bagi tahu. Ya, duduk cakap dengan suami, duduk sembang-sembang dengan suami tu, kata, bang, saya minta izin dulu ya. Saya nak masuk ke dapur sekejap. Abang ada nak apa-apa? Kalau kata tak apa, tak adalah pergi lah. Okey, kenapa nak pergi ke dapur? Yalah, nak memasak lah kan. Tapi mesti kadang-kadang suami tanya. Suami ni kadang-kadang dia tanya. Nak ke dapur nak buat apa? Ingat nak ke dapur buat apa? Tidur lah. Tak ada dah tuan puan-puan okey lah. Jangan cakap macam tu. Nak ke dapur. Tahu dah nak ke dapur tu. Dia kadang-kadang kita pun contoh lah. Kita pun pelik juga bahasa manusia ni, mungkin dia ramah, dia mesra. Dia tahu dah kita duduk depan rumah. Dia pergi tanya, duduk buat apa? Kita pun cakap, duduk-duduk. Gitu je lah. Padahal dia tahu dah kita duduk. Ataupun kita duduk menyapu. Dia datang-datang, menyapu. Jadi kita kena jawab mudah je sebenarnya. Ya, tengah menyapu. Jangan pula jawab, tak nampak ke? Dah kita tahu dah. Kadang-kadang bahasa dengan suami pun kena jagalah. Ni saja saya buat contoh. Puan-puan lagi faham lah. Jadi kalau tidak apa? Kalau memang betul-betul dia bangun, dia pusing membelakangkan suami, dia pergi dalam keadaan begitu, memang dia nak tunjuk dia kurang ajar, ketika itu gugur nafkah dia. Atau kalau dia isteri kedua, isteri ketiga ke apa, isteri pertama ke, gugur hak giliran dia. Dan hendaklah menakuti pula akan seksa akhirat dengan api neraka. Jadi ada dua keadaan. Jadi suami ni bila mana dia tengok isteri ni ada benda-benda yang boleh membawa kepada melanggar dia hak-hak suami sehingga jatuh dia pada keadaan derhaka, maka ketika itu suami kena panggil isteri dan bagi tahu benda-benda yang sunat. Benda-benda yang berkaitan dengan maka takutkan dia dengan benda-benda yang ada kat dunia. Apa yang ada kat dunia? Nak kena pukul, kena gugur nafkah, kena gugur hak giliran dan sebagainya. Dan jangan lupa pula ingat kepada isteri itu benda-benda yang akhirat. Perkara-perkara akhirat. Apa perkara akhirat? Tidak ada benda yang lebih dahsyat di akhirat ialah neraka. Wal-iyazubillah. Betul, kadang-kadang kalau kita fikir sikit kan, dunia ni sekejap aja pun. Yelah, bagi kita rasa lama 20 tahun, 30 tahun. Saya ustaz, duduk dengan dia dah 30 tahun. Tak sabar juga saya dengan perangai dia ni. Sabar sikit lagi. Kan dah 30 tahun boleh sabar. Sabarlah sikit lagi. Kenapa? Kerana mungkin dia dah tak ada ataupun kita yang tak ada. Maka sabar sekejap. Kenapa? Kerana kita akan berdepan dengan benda yang lebih dahsyat yang namanya neraka. Jadi tak berbaloi kalau kita tak sabar sekejap menyebabkan kita bercakap kasar dengan suami, kita kurang adab dengan suami.
Ini bab puan-puan, sikit lagi bab suami pula. Bukan mudah hidup ni. Ya, kita kena ingat, tak apalah dia seorang aja yang kena. Tak, mana dia seorang, kita kena juga. Kita je, acik kita je. Bukan acik kita. Dia ada hak dia. Sebenarnya orang lelaki lagi berat nak banding dengan orang perempuan. Ya. Orang perempuan ni bila mana dia kahwin saja, dia lepas. Mak dia dah lepas tanggungjawab dia. Ayah dia dah lepas. Adik-beradik dia lepas. Dia hanya dengan suami. Suami ni pula, kalau dia kahwin, mak dengan ayah dia tak lepas. Adik-beradik dia, kalau ada adik-beradik perempuan, dia tak lepas. Dengan isteri lagi, dia tak lepas. Isteri pula, ada ibu dan ayah. Dengan mak mentua lagi, dengan pak mentua lagi. Ni, suami ni bukan mudah. Betul. Kalau nak kira-kira orang lelaki, orang perempuan, mana lebih mudah masuk syurga? Orang perempuan lebih mudah masuk syurga. Tapi yang pelik pula, bila mana Nabi Isra' Mi'raj, orang perempuan pula yang ramai dalam neraka. Maknanya kita tak ambil peluang. Allah bagi sebagai perempuan, Allah pilih perempuan sebagai orang perempuan. Jadi isteri, inilah mudah nak masuk syurga. Tapi oleh kerana kita ni masalah tak tahu apa masalah sebenarnya kita nak atas muka dunia. Kadang-kadang benda remeh pun kita besar-besarkan. Dia orang perempuan ni, ramailah ulama tulis dalam kitab, sekarang pun penceramah-penceramah dah banyak kali sebut. Orang perempuan ni apa masalah dia? Masalah dia adalah dia terlalu melayan perasaan dia. Memanglah orang perempuan ni dia perasaan lebih daripada orang lelaki, dia emosi dia kan lebih. Tapi perempuan, kalau perempuan tak pandai nak kawal emosi, memang perempuan tak kena gaya. Itulah punca yang membawa ke neraka. Salah satunya tak bersyukur, rasa. Ya, rasa tak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, kadang-kadang kita menuntut lebih daripada apa yang ada. Okey dah ni kan, kena apa lagi? Kadang-kadang jangan mengukur pada orang. Tapi kadang-kadang kita ukur. Dia dapat, kenapa kita tak dapat? Dia dah beli, kenapa kita tak boleh beli? Dia dapat. Ukur dengan dia habislah kita. Kenapa tak ukur dengan yang jutawan tu? Lagi dahsyat kita. Jadi keadaan dunia ni kadang-kadang berbeza-beza. Apa yang Allah bagi pada kita, mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah bagi macam dia, jadi dia lah. Lepas tu kadang-kadang ada suami-suami yang mulut dia itu kan. Dah awak rasa okey dengan dia, awak pergi hidup dengan dia lah. Sudah. Ada cakap gitu. Suami dia kejap beli ni, suami dia kejap beli tu, suami dia kejap gini. Awak jadi isteri tu. Tak payah jadi isteri saya dah. Tu yang jenis mulut yang cepat sangat kan. Sebenarnya tak bolehlah cakap begitu. Sepatutnya cakap apa? Okey, tak apa, sabar dulu, insya-Allah saya usaha. Sepatutnya macam tu. Tapi ada orang lelaki ni dia panas, awak pergi jadi isteri dia ajalah. Mana boleh jadi-jadi macam tu kalau kira-kira. Tapi dah tak tahan. Kenapa? Kerana orang lelaki juga ada perasaan. Perempuan jangan ingat orang perempuan aja ada perasaan dia. Ke suami tak ada perasaan. Suami pun ada perasaan dia. Ustaz tahu daripada mana? Saya tahu dah sebab saya suami. Kita pun ada perasaan. Jadi masing-masing kita ra'i. Suami meraikan, menghormati perasaan isteri. Isteri juga menghormati dia. Tapi kalau suami itu dah nampak isteri itu dah nak terjerumus ke lembah penderhakaan, maka dia kena panggil, bagi nasihat. Salah satunya, tolong ingatkan soal-soal neraka di akhirat. Maka muka surat 13. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhun. Ni ayat dia ambil keratan-keratan ni. Kita rujuk baliklah dalam surah An-Nisa. Walau bagaimanapun, wallati segala perempuan, takhafun yang takut kamu, wahai suami, nusyuzahunna yang kamu bimbang, kamu rasa takut akan derhaka mereka. Fa'izuhun, maka ajar oleh kamu akan mereka. Jadi tengok, di sini ni satu sudut nampak isteri yang silap. Kenapa? Kerana derhaka pada suami. Satu sudut mungkin suami yang silap sebab dia tak bimbing isteri dia. Maka Quran dia bagi ingat kepada para suami, kalau dia nampak dah ciri-ciri isteri tu nak derhaka. Jangan sampai dia derhaka. Kita suami kena tahulah. Jangan tengok isteri derhaka baru nak cakap, you ni derhaka ke I ni? You nak masuk neraka ke? Itu bukan cara dia. Jadi okey, I nampak you ni ada masalah apa. Duduk sekejap. I nampak you ni kalau cara bercakap you ni tak betul ni. Cara bercakap ni menyakitkan hati saya. Kalau hati saya sakit, Allah, awak dikira derhaka. Benda ni bahaya untuk awak, bukan bahaya untuk saya. Tapi adakah suami kita adalah ya? Adalah, ada. Tapi awak ni cakap kasar ni nak masuk neraka ke apa? Biasanya macam tu. Tak bagus begitu. Itu bukan nasihat. Itu ugutan. Yang kawan tu pula pandai jawab.
Neraka dah. Sudah. Tak ada, betul. Dah awak nak sangat saya masuk neraka, saya masuk aja lah. Itu satu hal juga. Ada. Jadi jangan sampai begitu. Okey, selesai. Perangan seterusnya. Dan Sayugya hendaklah bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih. Yang kedua, iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya. Payahlah bahasa dia, ya. Sebenarnya nak ceritanya bahawa apabila seorang isteri tak nak tidur dengan suami, ya, bagi alasan apa? Nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Kalau suami nak tidur dengan perempuan, perempuan tak nak, dia pergi tidur bilik sebelah dengan anak. Biar dah, orang tua ke panggil. Biar orang tua tu tidur seorang. Macam-macam perempuan tahu, macam-macam. Bahaya tu perkataan-perkataan tu. Biar dia tidur seorang. Anak tanya, mak kenapa tidur dengan saya ni? Biar ayah engkau tidur seorang. Mak nak ajar dia. Tak adalah perempuan okey, ni contoh orang kampung. Ramai yang mengadu kat saya. Suami pun ada, isteri pun ada. Saya pun tak tahu kenapa datang kat saya. Saya atau mesej pun banyak ni mesej. Kadang-kadang saya tak jawab. Saya tulis satu je, sabar. Kan? Banyak ni. Kadang-kadang, ustaz, isteri saya cakap gitu kat saya, ustaz. Macam mana, ustaz? Saya kata sabar dulu. Sabar. Pergi jumpa dia, apa masalah dia. Ya mungkin dia tengah marah. Apa sebab dia marah? Mungkin salah kita juga. Takkan orang ni marah saja-saja. Kan? Isteri pun ada okey, macam tu. Tapi dia cakap gini, ustaz. Kadang-kadang saya tidur seorang aja, ustaz. Dia cakap pula kat anak saya, biar orang tua tu tidur seorang. Jadi kalam itu bahaya. Bahaya bagaimana? Pertama, perkataan itu membawa kepada sakit hati suami, maka dikira derhaka. Kemudian tak masuk juga dalam bilik. Maka selama mana dia tidur kat luar atau dia tidur dengan anak dia dalam bilik yang lain, melaknat akan dia oleh segala malaikat. Semua malaikat laknat dia. Apa makna laknat? Mendoakan kebinasaan pada dia. Menyebabkan dia tak akan bawa diri dia ke syurga. Akan membawa diri dia ke neraka. Sampai bila? Kalau dia selagi mana dia tak masuk sampai pagi, dia tidur kat situ sampai pagi, malaikat berdoakan laknat kepada diri dia. Maka berbaloi tak berbaloi. Sikit pun tak berbaloi. Ya. Maka kalau marah sekalipun, jangan pergi tidur tempat lain. Ataupun dia tidur dalam bilik, dikunci bilik itu. Ingat sebelum ni. Rasakan tidur kat luar. Ada disiapkan bantal. Abang malam ni, abang tahu ya, ni bantal dengan selimut dah siap ni. Abang faham tak ni? Dia kata apa? Tidur kat luar. Ada. Tidur kat luar. Perempuan, kadang-kadang kita ni tak terfikir benda ni sebab tak pernah berlaku kita ni. Tapi bila mana ada kawan-kawan cerita, macam contoh. Nak keluar minum. Kita ni biasa lah. Nak pergi mana, bang? Saya nak pergi minum dengan kawan. Okey. Tak adalah, tak soalan. Tapi kawan-kawan kita ni, rupa-rupanya dia kena dapat permit. Nak pergi mana? Pergi minum. Tak payah. Duduk rumah. Kita buka balik. Mana engkau ni? Isteri tak bagi ya. Ingat ke bergurau? Rupanya betul. Lepas tu ada hari kita tu boleh keluar. Happy dia. Kenapa ni dapat permit? Dapat permit malam ni. Sampai pukul berapa? Pukul 11 aja ni. Pukul 11 kena ada kat rumah. Apa boleh bayang tak benda-benda begini ni? Ada. Wujud. Jadi apa maksudnya? Isteri itu sedang derhaka kepada suami dia. Dia ingat dia boleh kontrol. I dapat kontrol suami. Itu bukan kontrol lah. Itu menghina suami. Sebab tu orang barat, awal-awal lagi dia hina pasangan dia. Perasan tak orang barat? Orang barat kan, di saat dia nak meminang orang perempuan, kan dia duduk tu. Orang perempuan berdiri, dia duduk begini ni. Sudikah engkau jadi isteriku? Apa macam tu? Kita pun tirulah kononnya apa? Romantik. Romantik apa? Kita menghina diri kita. Perasan tak? Jangan tolong pesan pada anak lelaki kita. Jangan buat macam tu. Pegang cincin, duduk kat bawah dengan lutut.
Mendongak kepala, pegang cincin, sudikah engkau jadi isteriku? Ini apa ni? Ini lelaki apa ni? Kau perasan tak? Tolong pesan pada anak-anak lelaki kita. Jangan buat macam tu. Berdiri aja. Nak bagi cincin, bagi cincin. Bagi cincin. Kenapa bagi cincin tepi jalan? Kat kedai-kedai. Bawalah ke rumah keluarga. Biar ibu dan ayah tengok. Biar rasmi. Mak ayah kita nak tengok bagi dengan elok. Suruh mak bagi lagi cantik. Tanda mak reda dengan apa yang kita pilih. Depan keluarga dia. Maknanya keluarga dia pun reda dengan pilihan anak dia. Itu baru mulia. Islam aja tak nak ikut barat. Akhir sekali duduk lengguk tengok. Kemudian perempuan tu kata, "Ai tak sudi." Alah sudilah. Merayu pula dah, tuan-tuan. Kita orang lelaki. Puan-puan kena pesan pada anak lelaki. Jangan merayu pada seorang perempuan. Dia nak jadi isteri, okey. Dia tak nak, tak apa. Mungkin dia bukan jodoh kita. Bukan dia tak baik. Mungkin dia perempuan yang baik. Cuma dia tak nak kat kita. Terima je dah. Gentleman lah sikit kan. Alah kalau you tak nak kat air, matilah air. Mati apa? Pergi makan tu. Pergi tidur tu. Alah kerana perempuan dah nak mati dah. Okey. Jadi yang ni macam ni bahaya. Akhir sekali kalau dia dapat kahwin dengan perempuan tu kontrol dia. Jangan balik rumah mak. You nak kat air, you kena ikut air. Jangan, ini lelaki. Dan siapa juga anak perempuan kita. Ya, anak perempuan kita jangan merayu pada lelaki. Kalau lelaki tu kata kalau I tak nak kat you, okey tak nak sudahlah. Mungkin ada lelaki lain yang lebih baik. Alah kalau you tinggalkan I nak hidup dengan siapa? Lah, nak hidup dengan siapa? Hidup dengan suami lah. Sebab tu dalam Islam ni kan, ada ustaz-ustaz pun ada sebut. Dalam Islam ni membina perkahwinan atas nama cinta ataupun membina cinta di atas perkahwinan. Bahasa mudahnya, nak bercinta dulu ke baru kahwin atau kahwin dulu baru bercinta? Kahwin dulu baru bercinta. Barulah cinta itu sah. Baru cinta itu benar. Baru cinta itu betul. Kenapa? Kerana dah kahwin. Tapi bercinta dulu baru nak kahwin, tahu-tahu kahwin dengan orang lain. Habis cinta apa sebelum tu? Orang lelaki ni, I cinta kat you lah satu-satunya. Tengok tahun depan kahwin dengan orang lain. Cinta apa? Cinta palsu. Yang palsu bukan cinta. Ni kena ingat ni ya. Ni kena ajar anak perempuan masing-masing. Kahwin dulu. Tapi ada orang bagi alasan. Macam mana saya nak kahwin tanpa cinta? Alah, you cinta-cinta, you kahwin seminggu je pun. Yang kahwin kemudian bercinta sampai mati. Ingat dulu kita dulu, mak ayah kita kan. Ke puan-puan cari sendiri juga. Tak tahulah. Orang zaman dulu kan, mak ayah cari. Tapi hidup dia sampai mati, sampai dapat anak cucu. Yang bercinta sekarang ni bagai nak rak ni, pergi ulu yang, pergi ulu mana ni? Mana dia tak pergi? Kejap ulu yang, kejap sana, kejap sini. Contohnya dating. I cinta pada you sporting, you apa. Akhir sekali kahwin-kahwin sebulan, cerai. 2 bulan cerai. Mana cinta tu? Bukan cinta, palsu. Ni tajuk apa dah ni? Nak bagi tahunya gitulah. Kita ni, jangan sampai buat sesuatu yang mendatangkan pendarakan. Dan kita suami pula, janganlah cepat sangat. Sikit-sikit you ni isteri derhaka. Jangan. Ya? Kerana derhaka tu membawa dia ke neraka. Waliyazubillah. Kita sebenarnya kita kena berjanji. Sekarang ni pun kita kena janji dengan isteri, dengan suami. Janji apa? Kita sama-sama masuk syurga. Kalau I silap, you bagi tahu. You silap, I bagi tahu. Kita kena sama-sama redha. Ya pastinya kita dua masuk syurga. Kita bawa anak-anak masuk syurga. Ya. Ni makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh. Bergaduh aja kerja dia. Kita pun tak tahu nak apa sebenarnya dalam itu ni. Ya. Dengan jiran pun bergaduh, dengan suami pun bergaduh, dengan isteri pun bergaduh, dengan orang pun bergaduh. Dia ni kaki gaduh ke apa? Jadi kita dah. Boleh ya insya-Allah ya? Tak adalah tu selingan saya sikit lah. Baik, ada pun jikalau tahqiq lah derhaka. Apa makna tahqiq ni? Dah tentulah dia ni dah derhaka. Seperti apa? Menegah ia daripada mengambil kesukaan. Dan seperti keluarnya, menegah ia daripada mengambil kesukaan. Ni apa dia? Dialah, suami ni, ialah dia ada benda yang, kenapa dia kahwin dengan, contohnya, si lelaki ni, kenapa dia kahwin dengan perempuan ni? Sebab dia suka. Apa yang dia suka? Mungkin dia suka pada hidung perempuan tu.
Mungkin dia suka pipi perempuan tu. Perempuan Bapa tak tanya suami itu dulu, "You suka kat I dulu, you nak kahwin dengan I dulu, you suka apa kat I ni?" Tahu tak ada cerita tu? Ada lelaki tu dia pergi kat seorang perempuan. Dia kata dia nak kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu tanya, "Kenapa you nak kahwin dengan I?" Tapi ni orang Arab bukan you I lah kan. "Kenapa nak kahwin dengan saya?" Dia kata, "Saya minat kat mata awak. Mata awak cantik." Kan dalam kisah yang kita dulu lah. Perempuan tu masuk ke dalam rumah. Dia pun korek mata dia. "Ha ni, kau nak kat mata aku kan? Kau ambil." Rupanya Piramli ambil daripada cerita tu. Yang dalam cerita asalnya perempuan yang cungkil mata bagi. Yang dalam cerita Piramli, silap dia yang cungkil mata. Rugi dia. Contohnya. Maknanya sebab tu cantik ni dia subjektif. Ada orang cantik. Tapi cantik pada pandangan A. Tapi ada orang ni cantik pada pandangan B. Tapi A cantik nampak muka. Dia cantik seluruh muka. Tapi B tak nampak muka seluruh. Dia tengok hidung dia cantik. Maka suami ni bila mana dia suka kat orang perempuan, dia kahwin dan jadikan isteri. Kadang-kadang dia suka. Dia pergi. Apa? Tak tahu kan? Kadang-kadang dia pergi cuci hidung. Tak ada. Kadang-kadang dia pergi main telinga. Contoh. Tak ada ya. Tak ada. Perempuan ada pun jangan. Bagus tu jangan jawab lah. Ada ustaz, suami saya suka pegang kepala saya. Tak ada. Maknanya dia suka sentuh tempat-tempat tertentu. Tiba-tiba perempuan ni, apa ni? Lah, suami kan ikut dia nak sentuh. Saya tak suka lah macam ni. Ini derhaka. Kadang-kadang suami pegang tangan kan. Apa ni? Dah tua-tua pun. Tengok. Okey. Suami kan dia pegang-pegang tangan. Apa ni? Daripada orang pegang tangan ni. Dah tua-tua pun menggatal. Tengok. Jangan, puan-puan. Jadi menegah pada mengambil kesukaan. Apatah lagi untuk bersama dan sebagainya. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i. Keluar rumah tak ada uzur syar'i. Ya, tanpa izin suami. Dan tiada berulang-ulang derhaka. Maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketiduran, hal keadaan sunat jangan dipalu. Ya. Baik. Kalau dah betul-betul, bahasa mudah beginilah. Kalau betul-betul isteri tu dah derhaka, sebagaimana contoh-contoh yang kita buat secara umum tadi, maka apa yang patut dibuat oleh seorang suami? Ialah pindah tempat tidur. Ya. Suami, kalau ada bilik, suruh isteri tidur bilik ni. Dia wallahualam puan-puan. Orang perempuan ni, puan-puan tahulah. Orang perempuan ni, dari segi psikologinya, di saat suami suruh dia tidur tempat lain, itu satu rasa apa? Kecil hati, kecewa dan sebagainya. Wallahualam akan mendidik orang perempuan. Ni. Ya. Tapi ada juga, kalau kita suruh dia tidur tepi lain, dia lagi suka. Tu kena yang lain lagi. Sebab tu dia kata di sini, tapi jangan dipalu. Palu tu jangan dipukul. Pukul isteri pula, bukan pukul dengan rotan macam pukul anak. Kadang-kadang ambil ni je ni. Ni. Kan abang pukul kan. Pam. Macam tu je. Bukan tumbuk. Ya, ada setengah-setengah. Ni dalam kitab kata boleh pukul. Memang dia terajang habis. Allahu Rabbi. Ni ada saya dapat itu. Saya pun tak tahulah kenapa. Saya tak tahulah. Tapi saya belajar dengan almarhum Tok Waruddin kan. Orang perempuan atau orang lelaki, kalau dia macam jadi tak normal. Bahasa kasar, bahasa kesat kepada pasangan dia. Apatah lagi suami, lelaki ni bahasa kasar, kesat, pukul, tendang. Ini terbaru saya dapat ni. Pukul, sepak, tendang lah. Haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tak nak dah kat isteri, pulang balik kat keluarga dia. Dulu pergi ambil elok-elok. Dengan selamat, dengan tak ada apa. Ni duduk tendang, terajang. Tak tahulah kenapa dunia. Tapi saya cakap sikit ya. Kalau orang perempuan berkasar, keras dan sebagainya, ada sesuatu tak kena pada diri dia. Mungkin ada sesuatu benda lain. Gangguan. Sebab orang ni kalau normal, dia tak akan jadi macam tu. Sama juga suami. Puan-puan kena ingat. Kalau suami tu pelik perangai dia, mudah marah. Contoh panas baran kan. Benda kecil aja pun. Dia mengamuk habis. Ni biasanya dia ni ada gangguan. Puan-puan pergilah jumpa ustaz, jumpa perawat, minta air.
Minta air, kemudian balik rumah, masak, campur air tu dalam dalam makanan, campur dalam minuman dia. Abang nak minum, okey, buat minuman, campur sikit air tu. Untuk hilangkan apa gangguan dalam diri dia. Sebab orang ni kalau normal, saya rasa dia tak akan pukul orang lah, orang ni. Dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada kasih, dia ada sayang. Tak mungkin dia nak terajang begitu. Maka ada sesuatu pada diri dia. Saya pernah kena ujian macam tu. Ya, ujian tu, kita pun cakaplah sesuatu. Akhir sekali Alhamdulillah terlintas. Selalu dia tak cakap benda ni. Baru kita terlintas. Selalu, sepanjang kita kahwin ni, mana ada dia pernah cakap macam ni? Oh, bila mana kita dah sedar, oh dia dah mula, dia pun mengilai. Oh, engkau rupanya. Tu. Dulu rumah saya lama. Oh, dia menilai. Oh, engkau. Baru kita tahu, padahal bukan isteri kita. Ada benda lain yang membisik dalam fikiran dia, menyebabkan dia cakap benda yang tak sepatutnya. Dia tak pernah cakap sebelum ni. Dia tak akan cakap kasar. Sama juga suami. Kalau suami daripada awal kita kenal dulu dia baik, tiba-tiba dia panah barang, tiba-tiba ada benda lain. Apa kena sabar sekejap, tenang sekejap. Jangan lawan. Kalau lawan memang sini ada syaitan, memang bam, habis. Tu kena ingat tu. Berapa peratus kita ni sebenarnya kalau perangai buruk tu 90% daripada syaitan. Mungkin 10% daripada nafsu kita. Tapi nafsu kalau dah bergabung dengan syaitan, memang dia cari pasal. Tu benda-benda gini kena ingat. Sebab itulah, kalau isteri dah tahqiq, apa makna tahqiq? Memang betul-betul dia ni dah derhaka dah. Itu pun jangan dipalu katanya. Jangan dipukul isteri itu. Habis macam mana nak buat? Asingkan dulu tempat tidur. Supaya memberi pengajaran. Ni diajar kepada suami. Ni isteri menjawab sikit, kasar sikit bahasanya, dah nak penampar. Ini bukan suami yang baik. Boleh ya? Ramai di luar sana, kerja-kerjanya nak pukul isteri. Tetapi kata Imam Nawawi, dipalu ia artinya harus bagi suami berbuat yang demikian dengan syarat mengetahui akan faedah oleh palu itu. Palu ni pukul kan? Dipalu. Ingat zaman lama dulu. Bukan zaman lama pula. Bahasa lama. Jadi Imam Nawawi kata apa? Dia kata harus boleh bagi seorang suami kalau dia nak pukul isteri dia. Contoh, dia dah nasihat daripada awal tadi, nasihat, ingatkan pasal dunia begini-begini, ingatkan pasal akhirat begini-begini. Derhaka lagi, tak mau dengan nasihat. Okey, tak mau dengan nasihat dan benar-benar dia dah derhaka, asingkan tempat tidur. Asing tempat tidur pun tak perangai tak itu lagi. Tapi sebenarnya kita sebagai suami ni, bila mana kita dah nasihat isteri dengan cara baik, dia masih derhaka. Kita asingkan tempat tidur, dia masih derhaka. Kita kena fikir, apa masalah isteri aku ni? Mungkin dia diganggu oleh syaitan. Atau mungkin dia ada masalah yang menyebabkan dia ni tak boleh nak kawal. Kita kena ubat dia. Bukan kata, ni peluang boleh pukul lah ni. Sebab step ketiga pukul. Tapi pukul tu pula, pukul macam tadi. Bukan terajang, bukan penampar. Dan pukul ni haram di muka. Ya, pukul ni hukumnya haram di muka. Suami-suami ni haram kau pam dia bagi. Kita pun jangan dia. Ada isteri pukul penampar suami, ada. Kawan saya baru ni kena tampar kat isteri dia. Memang dahsyat tuan-tuan sekalian. Kawan saya kena pukul. Kawan saya tu ustaz. Pam mana. Lepas tu kita habis macam mana? Tak apalah. Tengok bagus. Bukan bagus kan? Apa? Tak apalah. Dia nak kena nampak. Kami kawan-kawan gelak kat dia. Dia ni dia pam kena isteri dia. Tapi dia bagus. Mana dia ni kemana kalau dia nak angkat pam lempar boleh. Dan dia kuat. Tapi alhamdulillah dia bagus. Okeylah bagilah kat dia. Okey, bagus, hantar bagus. Sebab kadang-kadang yalah orang ni kan kadang-kadang maafkanlah dia. Mungkin dia terlepas, mungkin dia tak sempat nak tanggung. Ni suami yang baik. Kalau pukul pun ni kain ni. Nak lagi.
Tapi orang perempuan ni, kalau pukul macam tu, aib tahu. Ha. Perempuan kalau dah sampai tahap suami ambil kain, ambil apa bantal, bam pukul. Ui memang aib. Tambah-tambah anak kata, "Ha, mak kena pukul." Habis malu kita. Dunia akhirat malu kita. "Ah, mak kena pukul kat ayah." Ha. Tapi pelik kan tengok Islam ajar. Tapi itu tahap paling last sekali. Itu pun kalau kita merasakan pukul tadi ada manfaat, ada faedah. Akan membaikkan dia, akan merubah diri dia. Kalau tak merubah diri dia, tak payah. Guna cara lain. Ya. Orang perempuan ni mudah. Dia lembut. Jadi kalau kita nak berkasar, sekadar kita lelaki nak berkasar, tak payahlah, tak ada makna pun. Maka itulah di antara Islam ajar. Perempuan hidup dengan Islam ni indah. Tapi saya pun tak tahu kenapa orang tak nak pada Islam. Islam aja satu aja. Jelas, beradab, tertib, lembut, halus. Itu Islam. Tapi dah tak nak buat macam mana? Nak ikut barat, nak ikut timur. Ya? Apa ikut timur? Nak ikut ni, ikut ni. Tak adalah tuan-tuan sekalian. Yang kita tengok apa? Apa kita tengok ya? Orang barat nampak romantik kan? Mana ada romantik? Ya kita ni kan, suami aku tak romantik. Romantik apa? Nak apa? Nak bunga? Suami tak pernah beli saya bunga, Ustaz. Ada orang lelaki pula bijak. Ni dunia sekarang ni, subhanallah, hancur rumah tangga orang. Sekarang ni ada lelaki-lelaki, dia cari isteri orang. Kerja dia. Tu dah, cuba tanya kes-kes dalam mahkamah-mahkamah tu. Ada lelaki tertentu, memang dia tak target anak dara tau. Dia target isteri orang. Memang jahat. Isteri ni pula kurang cerdik. Oh, you romantik lah. Suami I pun tak pernah beli bunga kat I. You beli bunga kat I. Oh, tahu dia nak apa? Dia nak badan aja. Sebab apa? Sebab dia nak dia nak buat hubungan zina. Akhir sekali dia tak perlu bertanggungjawab sebab kawan tu ada suami. Kalau dia buat hubungan dengan orang anak-anak dara ni, kalau mengandung dia kena bertanggungjawab. Ni tak. Sebab tu kan ada kes di Indonesia, dia bunuh isteri dia sebab apa? Dia dapati anak dia yang perempuan ni semua anak orang. La haula wala quwwata illa billah. Sekali dia cincang isteri dia di Indonesia. Memang patut. Dia ingat anak dia, rupanya bila mana dapat tahu, rupanya bukan anak dia. Isteri ni di belakang buat hubungan dengan orang lain sampai dapat anak. Tapi dah dia ada suami, jadi anak dia lah. Rupanya. Sekarang kan cek DNA dan sebagainya. Ni dunia sekarang perempuan tolong doa banyak-banyak pada anak perempuan kita, anak lelaki. Hanya sekarang menyelamatkan kita ialah Allah menyelamatkan kita dengan doa kita kepada anak-anak. Kalau tidak dunia sekarang hancur. Lepas tu kadang-kadang kita jangan terfikir, kadang-kadang jangan fikir pelik-pelik sangat. Alah suami aku tak pernah bagi bunga. Ya. Oh ada orang lelaki ni, dia ni baguslah, romantik lah bagi bunga. Nak buat apa bunga? Nak makan ke? Bunga tu. Tak ada pun. Suami bertukuh lumuh siang pagi keluar, balik malam, pagi keluar, balik malam. Kenapa? Cari sesuap nasi, cari nafkah, cari kehidupan. Kita nak bunga sekuntum tu, kita dah terpedaya dengan lelaki. Nak pergi dengan lelaki hanya sekuntum bunga. Tak ada dah. Kadang-kadang dia puji. Oh, you ni cantik lah. Suami I tak pernah puji I. You ni bagus lah puji I. Alah, hai. Ceteknya pemikiran kita tu. Itu salah satunya. Tapi suami kena mainkan peranan. Baik, dan tiada harus dipadu di atas muka atau berdarah atau pecah-pecah. Yang dia ingatkan. Tidak harus sama sekali dipadu atau dipukul atas muka. Maknanya bagi penampar tak boleh. Apatah lagi sampai berdarah atau pecah-pecah. Jadi sekarang perempuan pelik kita tengok. Ada sekali datang rumah saya. Dia bawa sekali dengan anak-anak dia. Pukul 2 pagi. Saya pun kejutkan orang rumah saya. Ada apa masalah? Dia kata saya ni. Sekian lah dia cakap lah. Lepas tu masuk dalam rumah. Kita tengok. Ni. Bengkak mata. Kena tumbuk kat suami. Pukul 2 pagi bawa anak-anak dengan kereta datang kat rumah. Maksud, itu. Tak tahu nak pergi mana dah. Kenapa? Duduk kat rumah tu. Suami tumbuk. Kau boleh bayang tak? Ni. Dunia. Inilah. Kenapa semua ni? Sebab tu kadang-kadang satu sudut mungkin salah suami, satu sudut mungkin salah kita. Sebab masa suami marah, kita duduk pam.
untuk kita. Dia masa suami marah kita kena diam. Dia biarlah dia nak cakap apa. Sama juga kita suami. Masa isteri duk marah, kita kena diam. Ingat kan? Siapa? Saidina Umar. Dia kena marah kat isteri dia. Dia diam aja, diam. Dia dengar. Itu cara dia. Islam ajar cantik. Baik, ada pun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah ia, maka jadi haram pula ia kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang. Dengan tiada faedah dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Atau akan lainnya ini 20. Inilah seksa yang membuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Okey ya. Jadi salah satunya ialah kalau kita dapati sebagai seorang suami itu, kalau kita pukul pun tak ada faedah apa pun. Dia tak akan berubah juga dengan pukulan tu. Pukul yang ada adab dengan segalanya lah. Dia pukul ni pertama sekali dia kena niat tau. Ni satu hal juga kalau belajar nak pukul macam perempuan nak pukul anak. Perempuan niat tak? Mana ada nak niat? Sebab masa pukul tu masa marah. Kena niat. Pukul pun untuk mendidik, bukan untuk melepaskan geram. Kerana perbuatan melepaskan geram bimbang-bimbang mengikut nafsu. Bila mana ikut nafsu, nafsu tak boleh merubah. Nafsu ni mana boleh merubah? Nafsu dia membawa lebih kepada keburukan. Maka tenang dulu, sebab tu tenang. Kita ni kan, pam. Nasib baik mama sabar. Kalau tidak, 3 biji lagi mama tambah. Habis tadi masa pukul tadi dah keadaan apa? Dah keadaan nafsu, marah. Yang tu tak berubah anak. Jadi suami pun kalau dia nak pukul isteri, sampai ke tahap yang akhir lah ni, pukul ni tahap akhir. Pukul tu pula jangan di muka. Pukul tu pula jangan sampai berdarah-darah. Pukul tu pula di tempat yang banyak isi, banyak daging. Atau tempat yang tak mencederakan. Contoh macam cikgu kita rotan kita kat sini kan. Dia merah sekejap hilang lah. Atau di betis. Atau di punggung. Jangan di muka, jangan di tempat-tempat yang tak sepatutnya ni, yang membahayakan. Itu dah haram. Kenapa? Menyakitkan orang, menyeksa orang. Jadi kita ni pukul ni sebab nak mendidik, bukan nak menyeksa. Lepas tu kena niat. Niat apa? Niat mendidik. Rasa tak pernah lah pukul anak niat ya. Siap kancing. Kena sebiji. Sebab tu anak tak berubah. Puan-puan ingat tak mak ayah kita dulu? Mak ayah kita dulu dia pukul tak banyak tapi dia tengok. Takut kita. Orang zaman dulu kan. Hebat dia. Dia jeling. Sebab apa? Sebab kalau tak berkanjak juga lepas jeling tu, biru dah pohon tu. Jadi, tapi kita hari ni, pam sikit, rotan. Akhir sekali dia pun tak kisah dah. Alah, nak pukul lah, mak nak pukul. Saya apa kisah? Kenapa tak ada niat? Yang kedua, kita pukul tu tidak tempat yang sesuai. Bukan nak menyakitkan dia, tapi nak bagi pengajaran. Okeylah, seterusnya. Tapi ini untuk suami sebenarnya. Sebab saya kaitkan. Baik, kemudian muka surat 16. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka. Padahal keluar otak daripada ni muka silap saya, minta maaf. Saya dah pergi ke muka surat 16. Nak cepat khatam lah ni. Daripada 13 jadi 16. Minta maaf tuan-tuan. Muka surat 14. Adapun seksanya pada hari akhirat jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak. Ini salah satunya. Ya, orang perempuan atau isteri-isteri yang minta talak yang tidak diizinkan oleh syarak. Minta talak ni ada bab-bab juga diizinkan oleh syarak. Salah satunya ialah kalau suami tu tidak mampu lagi. Contoh dia sakit dalam tempoh yang lama. Nanti kita belajar ke depan nanti. Tapi walau bagaimanapun umum dulu bahawa kalau minta talak kerana tiada suatu kesakitan yang tiada harus oleh syarak, ni sakit, suami tu sakit lama, yang dia ni dah tak mampu dah memberi nafkah zahir dan batinnya, dan kalau kita duduk dengan dia pun memudaratkan. Kadang-kadang ada orang dia sanggup duduk sampai mati, okey, itu mungkin dia redha. Tapi ada orang tak mampu tak apa, boleh minta.
fasah. Ataupun suami di penjara lama 4 tahun, maka boleh. Katanya 2 tahun, boleh. Tu dia. Jadi ada. Tapi ni, tapi biasanya orang perempuan ni dia minta talak sebab apa? Sebab apa? Sebab kadang-kadang nafsu dia tidak dipenuhi. Nafsu apa? Nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, nak ini tak boleh. Dia nak hidup dengan kaya, dia nak hidup dengan mewah. Sekali, kalau you tak boleh bagi, you ceraikanlah I. Ini dikira derhaka. Dan satu lagi, orang perempuan ni minta talak biasanya kalau suami kahwin satu lagi. Ini biasa berlaku. Betul ya? Ceraikan saya. Ceraikan saya. Kenapa cerai? Dah awak kahwin satu lagi? Nah, kahwin satu lagi salah ke tak salah? Tapi ada peruntukan. Puan-puan kena tenang dulu. Jangan minta cerai lagi. Kaji dulu. Apa persoalannya? Adakah suami dah tak jadi tak adil? Ataupun adakah suami mengabaikan kita sepenuhnya bagi ke isteri yang satu lagi? Ataupun apa? Ada satu lagi. Ada setengah tu dia syarat dia begini. Poligami ni syarat dia, pertama, dia layak. Kalau suami perempuan layak. Okey, yang kedua, dia patut. Layak satu hal, patut. Patut dia kahwin satu lagi. Kenapa? Mungkin perempuan tak boleh memberi zuriat. Contoh, perempuan tak boleh bagi zuriat. Maka patut suami kahwin satu lagi sebab nak zuriat. Atau puan sakit lama, tak boleh melayan suami, maka dia patut kahwin satu lagi. Itu istilah. Faham betul-betul ya? Pertama, layak. Kenapa layak? Dia ada duit, dia sihat, dia ada duit, akhlak dia pun bagus, dia orang beriman, maka dia layak kahwin. Duit dia pun, gaji dia pun banyak, 20,000 sebulan, puan pun 10,000, yang satu lagi bagi 10,000, contoh. Tapi ada orang marah kat saya, ustaz kahwin kami ni bukan kerana duit. Tak apalah, you nak kahwin, you kahwin lah. I cakap ni secara umum. Ramai dulu ada saya buat TikTok tu, Tuan Haji lah potong. Saya pun post. Akhir sekali dia marah kat saya. Ustaz ni apa ni? Orang yang lelaki-lelaki yang poligami lah. Saya kata, yalah, kena layak lah. Lepas tu dia kata poligami bukan untuk semua orang yang ada duit. Poligami bukan untuk orang kaya. Dia bagi alasan. Yalah, kalau dah kahwin kan kena bagi nafkah. Bukan masalah kaya, masalah layak. Layak tu dari segi ekonomi, salah satunya layak. Kalau yang untuk isteri yang satu ni, berapa kita belanja? Lepas tu ketika itu saya kata 5,000. Contoh. Kenapa sampai 5,000? Yalah, masa tu saya ceramah kat Bukit Jelutong. Kat Bukit Jelutong ni orang kaya-kaya. Maka contohnya kena banyak lah. Kalau kat sini, orang kaya juga kan. Tapi kalau kat kampung, tengok rate dia lah. Tengok kat mana. Tak semestinya gaji kena 5,000 baru kami boleh kahwin. Lah, kalau you nak kahwin, you gaji 1,000 pun you nak kahwin, you kahwin je lah. I peduli apa. I cakap ni umum. Jadi pertama kena layak. Layak tu pula saya cakap satu lagi, dia marah. Layak satu lagi, solat jemaah kena tahu. Ni suami tak solat jemaah contohnya. Lepas tu nak kahwin seorang lagi. Dengan Tuhan pun tak selesai. Contoh. Ni kena marah lagi ni kalau buat ni. Yang kedua, patut. Memang patut dia kahwin. Puan-puan jangan halang dia. Contohnya kahwin dah 10 tahun tak dapat zuriat. Kahwin dah 15 tahun tak dapat zuriat. Bagilah suami tu kahwin lain. Memang dia patut kahwin untuk dapat zuriat. Orang lelaki ni salah satu kehendak dia adalah zuriat. Dan insya-Allah di saat puan-puan bagi suami kahwin satu lagi tu, puan-puan akan dapat zuriat. Mana tahu Nabi Ibrahim tu Allah cerita dalam Quran. Takkan Allah cerita saja-saja dalam Quran. Waktu kadang-kadang kawan-kawan sampai hari ni. Kita dah anak 6, ada kawan anak 8, ada kawan anak 10. Dia daripada sama kita kahwin dulu. Awal-awal muda-muda dulu kahwin. Dia sekarang ni tak punya anak lagi. Patutnya isteri dia, abang-abang kahwin seorang lagi. Macam Siti Hajar tu kan, Siti Sarah tu kan. Kan dia suruh isteri dia, Nabi Ibrahim tu kahwin, abang kena kahwin seorang lagi. Abang kena ada zuriat. Selepas itu Allah ganti dia. Allah bagi zuriat pada Siti Sarah. Dan hebatnya Siti Sarah ni, ramai nabi-nabi lahir daripada zuriat dia. Tapi Siti Hajar ni kan, yang Nabi Ismail tu, Siti Hajar ni hebatnya juga dia. Sebab Nabi Ibrahim pergi tinggal dia di padang pasir. Akhir sekali zuriat dia ada ketua Nabi, ketua Rasul, Nabi Muhammad. Tapi Nabi-Nabi yang paling ramai belah Siti Sarah ni. Sebab apa? Dia korbankan jiwa keperempuanan dia. Suruh suami dia kahwin. Untuk apa? Untuk zuriat. Akhir sekali Allah hadiahkan dia zuriat.
Yang lebih ramai daripada yang belah sini. Padahal asalnya tak ada zuriat. Ni kena pesan pada anak perempuan kita, kena ajar dia. Kalau suami awak tak dapat zuriat dengan awak, awak bagi suami tu kahwin, insya-Allah Allah bagi zuriat pada awak. Macam mana? Macam mana? Tapi kadang-kadang mak ni dia hasut juga, minta maaf lah. Jaga betul-betul suami kau. Jangan dia bagi kahwin. Ya? Ayo, kena cek lah dulu. Yang tu tahu. Takkan tak cek dulu kan? Kan ada hospital, ada ubat. Kena cek dulu. Lupa saya bagi tahu. Dia gini, hidup ni macam sakit. Saya selalu pesan, kalau kita sakit, hospital kena pergi. Tapi Quran pun kena baca. Ada penyakit sebab makan minum. Ada penyakit sebab jin merasuk. Kena baca ayat syifa. Ada penyakit sebab dosa. Kena bertaubat. Puan-puan tahu, kalau kita sakit, hospital kena pergi. Okey, cek. Pusat rawatan Islam kena pergi. Takut-takut kita ni bukan sakit fizikal, ada benda lain. Tapi kalau dua ni tak jadi, ada satu lagi. Kena banyak bertaubat kerana mungkin sakit kita sebab dosa. Sama juga yang ni. Kalau tak dapat anak, okey, cek hospital. Okey, kena cek. Kemudian kena pergi rawatan Islam. Kok ada gangguan jin. Ataupun tak pandai berhubungan. Ni live ni, kalau tidak saya cerita ni. Boleh cerita ke? Puan-puan, tapi bukan saya. Baru je saya pergi ke pusat rawatan, satu pusat rawatan. Saya tak cakap lah kan. Suami isteri tu kahwin berapa lama? 5 ke 10 tahun tak dapat anak. Maka kawan saya tu dia perawat. Kami perawat sekali lah. Tapi saya dah tinggal lama dah. Kami dulu Darus Syifa. Ini bukan nak cerita apa. Nak cerita ni. Nak cerita iktibar pengajaran. Kita tukar-tukar ilmu. Ya. Lepas tu dia kata, rupa-rupanya Ustaz, saya tak terfikir ada orang atas muka dunia ni. Dia tak dapat zuriat. Bukan dia tak subuh. Bukan dia mandul. Dia tak pandai berhubungan. Apa maksudnya? Dia hanya letak kat peha tu saja. Astaghfirullahalazim. Boleh faham je? Bila nak dapat anak? Ada kot. Ada. Dah lama. Daripada mula kahwin dulu sampai sekarang lah. Tak pandai. Kita pun, ya. Takat tu lah. Kemudian lepas tu, ustaz tu ajar dia. Kena macam ni, macam ni. Kemudian seminggu, 2 minggu. Oh, dah dapat dah. Rupanya ada juga tak pandai. Mungkin barangkali syaitan yang tutup. Ada juga. Ada, syaitan tutup. Mungkin dia rasa dia dah buat hubungan, tapi bukan dengan isteri dia. Mungkin dengan syaitan. Wallahualam. Dia tutup. Jadi yang akak sebut tadi, tak apalah. Maka kena cek lah hospital. Kemudian buat rawatan. Kemudian kena satu lagi. Banyakkan istighfar. Mungkin tak dapat anak tu sebab dosa banyak sangat. Terhalang dengan dosa. Sebab itulah ada ayat Quran kan. Ada orang 3 orang tu. Yang seorang tu kebun dia tak ada buah. Ya, tak menjadi. Yang seorang tu berniaga tak jadi-jadi. Yang seorang tu kan tak dapat anak. Kemudian Imam Hasan Basri kata, okey, kamu ni istighfar. Akhir sekali kamu kata, masalah kami berbeza-beza. Kami kahwin lama tak dapat anak. Yang tu pula berkebun tak ada hasil. Meniaga tak untung. Kenapa baca satu? Kerana salah satu sebab yang menghalang hidup ni sebab dosa. Tapi kalau dah buat dah 3-3 ni, contoh, pergi hospital tengok-tengok suaminya subur, isterinya tak mungkin tak itu. Ketika tu baru boleh, bukan kata mudah-mudah macam tu, tak ada lah. Sebab tu Islam ni jangan, Islam ni teliti. Jangan ambil kesempatan. Allah tahu kita buat apa kalau kita tipu orang, buat kesempatan, menganiaya orang. Ya? Itulah salah satunya. Okey, kita lihat lagi sekali di sini. Mana tadi? Dan aku lihat pula, betul ke ni saya ni ya? 14. Kenapa saya cepat sangat nak baca itu ni? 2. Kita ni buku apa ya? Ada masa lagi tak? Kenapa saya rasa nak cepat? Tadi baca muka surat 16. Ni balik sini. Bab berkaitan dengan talak tadi. Yang cerita asalnya nak bagi tahunya ialah
Orang perempuan ni salah satu punca dia minta talak sebab suami kahwin lain. Jangan minta talak. Sebab tu baik perempuan ambil langkah awal bincang. Ya, apa nak kahwin dua? Apa tujuan dia? Minta maaf, saya nak tanya sebab saya isteri. Jadi apa masalah abang sebenarnya? Kenapa nak kahwin seorang lagi? Tak boleh gitu. Abang nak zuriat ke apa? Kita kan dah ada zuriat. Ataupun apa masalah saya, kalau saya itu tolong betulkan. Boleh bincang lah, patut pandai lah tu strategi. Ni betul, orang lelaki ni kan, tengok ada kawan-kawan saya, orang rumah dia bagi baru 2 malam lepas. Depan saya. Ni kawan tu. Ni saya, ni isteri dia. Dah lah saya pergi mengajar. Lepas tu dia ajak minum. Kemudian sekali dengan isteri dia. Isteri cakap apa kat saya? Ustaz, saya ni lama dah bagi kat suami saya ni. Lama dah saya bagi. Ni depan-depan ustaz ni. Dia dengar ni. Dia depan-depan saya dia cakap. Isteri dia. Ni lama dah ni. Ustaz ni. Ni, lama dah ni suami saya ni saya bagi. Cari. Tapi suami dia pun sunyi-sunyi. Macam mana? Dia Haji. Macam mana Haji? Ni dah bagi ni. Saya tak nak Ustaz. Cukup lah. Tengok orang lelaki. Orang lelaki ni, dia jangan tahan dia. Saya tak bagi. Tak bagi tu tunggu. Macam kadang-kadang kebijaksanaan kita juga sebenarnya. Tapi dah kita dia emosi awal-awal, kita cabar pula dia. Abang kahwin, jaga. Cabar dia memanglah. Macam kita lah dulu kan. Anak-anak pun kat orang zaman dulu, psikologi dia tinggi. Anak-anak nak panjat pokok. Kita jangan panjat. Tengok bah atas. Jadi, panjat. Turun dia. Turun. Kita pun macam tu lah juga. Alah, anak-anak kat rumah macam tu lah. Main. Jangan berhenti ya. Dan tentu dia berhenti. Tapi kalau kita jangan main. Oh, memang dia tak dengar cakap. Gitulah. Sama lah orang lelaki pun. Tapi tengok juga. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu sebelum mabuk tu kena bincang. Ni kita bincang masa dia dah mabuk. Perempuan, suami perempuan, takkan perempuan tak tahu. Jangan jadi dia mabuk dulu. Masa dia duduk itu tu, bincanglah masa normal tu. Lepas tu kena bijak. Jangan emosi. Tak pasal dia nak bagi tahu kat kita, kita confirm tak bagi. Kalau jujur, tak jadi. Sebab kadang-kadang kalau kita nak orang jujur dengan kita kan, tapi bila mana orang jujur, kita itu. Sebab tu kadang-kadang orang ni kalau dia, kalau saya cakap pun dia tak bagi, baik saya tipu. Itulah. Akhir sekali tipu kan. Tak apa. Ya, ni contoh je ni. Contoh. Tak perlu, bukan tajuk ni sebenarnya. Jangan salah faham ni ya. Contoh. Biasanya orang perempuan ni banyak minta talak sebab apa? Sebab ni lah. Baik. Kerana tiada satu kesakitan yang tiada diharuskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Ni subhanallah. Kalau tak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Okey, tadi saya nak sebut tadi. Yang ketiga. Pertama layak. Yang kedua memang patut. Ya, kalau tak ada zuriat, kalau isteri itu sakit lama dah, tak boleh memenuhi kehendak dia, maka patut dia kahwin. Satu lagi, orang lelaki boleh kahwin kalau isteri dia terselamat daripada istilah dia panggil darar syar'i. Darar syar'i ni seorang lelaki ni dia kena kaji isteri dia. Kalau dia kahwin seorang lagi, adakah isteri dia jadi mudarat secara syarak? Contoh, jadi gila. Bila mana dia kahwin, isteri dapat tahu, gila isteri dia. Ketika itu dia kena hati-hati. Ya. Dan dan kalau seorang isteri itu, bila mana dia ni dapati suami dia kahwin, maka dia dibenarkan minta talak kalau dia telah merasakan bahawa diri dia ni kalau dia teruskan juga, mungkin jadi apa? Jadi hilang ingatan, jadi gila, jadi mudarat yang dahsyat, kemurungan. Itu boleh. Tapi jangan buat-buat. Benda ni bukan buat-buat ni. Dia gila sungguh ni.
Dia murung betul. Ni jangan buat-buat murung. Kalau saya abang kahwin, saya dah jadi murung. Buat-buat murung pula dah. Jangan. Tapi kalau sampai tahap tu betul, dibenarkan. Alah, relax je perempuan. Ya, dunia ni sekejap aja pun. Yang pasti kita masuk syurga akhirat. Kadang-kadang kena fikir sikit-sikit. Kejap. Mati kita, syurga kita. Syurga ni perempuan, dia akan hilang seluruh masalah dunia selama-lamanya. Akan masuk syurga. Ada orang, ulama kata apa? Kalau kita susah daripada lahir sampai mati susah. Daripada lahir sakit sampai mati sakit. Masuk syurga satu saat saja, hilang seluruhnya. Sama juga kalau mewah. Daripada lahir senang, mewah, kaya raya semua sekali sampai mati. Masuk neraka satu saat, hilang segala-galanya. Tinggal cari pasal. Ni kita ni dah lah susah atas muka dunia, masuk neraka pula. Oh, tak berbaloi sedikit pun. Kalau hidup senang, kemudianlah kali masuk neraka, nak kata, tak mahu juga kita pun. Tapi tengok orang kafir tu kan, orang kafir yang kaya-kaya, ya Allah, kaya lagi, handsome lagi, satu dunia kena dia. Masuk neraka dia, tak berbaloi sedikit pun kekayaan itu. Begitu juga kepiritan yang kita lalui atas muka dunia. Kepiritan yang kita lalui atas muka dunia. Di saat Allah bawa kita ke syurga. Bila syurga? Ya, kita selalu sebut, kalau kita mati hari ini, kawan kita mandikan kita hari ini, kafankan kita hari ini, kuburkan kita hari ini. Hari ini kubur kita jadi taman syurga. Subhanallah. Itu je kita ni sedang tunggu. Nak apa? Sebab tu kadang-kadang kita bergaduh dengan apa yang ada atas muka dunia. Benda yang kecil sangat. Memang tak berbaloi ya. Dah suami tu nak bagi lah. Kita pun ada masa nak tahajud, ada masa nak baca Quran. Betul? Ke nak sibuk dengan dia lagi? Iyalah, bukan kata nak buang langsung, tak. Tapi kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa suami tu milik kita. Mesti dengan kita saja. Suatu hari dia akan mati dan meninggalkan kita. Atau kita yang matikan, kita meninggalkan dia. Bahkan dia bukan milik kita tahu, dia milik Allah. Kita juga bukan milik diri kita, kita milik Allah. Jadi kenapa kita bukan diri kita yang memiliki kita? Diri kita pun bukan milik kita. Kita nak diri orang jadi milik kita. Ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran Islam yang diajar pada kita. Islam ni rasional. Tidak ada pemikiran yang lebih rasional daripada Islam. Inilah dia mengajar kita. Tapi jangan, yang kita duduk tengah belajar sekarang ni ialah para isteri, jangan jaga hati-hati, jaga diri. Jangan terjerumus ke dalam penderhakaan. Kerana kalau suami reda, Allah reda, suami reda, syurga kita. Perempuan syurga ni. Sebab tu saya tanya, orang perempuan ni dia nak apa atas muka dunia ni? Yang paling perempuan nak. Orang perempuan apa yang paling dia nak atas muka dunia? Bukan suami. Yang paling nak ialah kekal cantik. Betul. Sebab tu produk-produk kecantikan tak pernah rugi. Untung orang perempuan dia nak kekal cantik dan kekal muda. Perempuan nak kekal cantik, kekal muda, masuk syurga. Perempuan akan cantik, lebih cantik daripada bidadari. Bidadari, wallahualam, kita pun tak pernah tengok, tapi katanya cantik. Dia minum air tu nampak air mengalir. Subhanallah. Ni urat-urat dia nampak macam cermin. Tu bidadari. Bidadari syurga. Sebab ada baru ni, siapa baru ni ya? Ada orang mengadu. Bagus-bagus akak tu. Dia datang jumpa saya. Ni minta maaf puan-puan. Kadang-kadang orang datang, ustaz ni kalau macam tu tak payahlah cerita kat dia cerita kat orang. Tak, orang tak tahu pun siapa. Siapa nak ambil iktibar. Tapi saya puji dia. Dia duduk sini, suami duduk sini. Dia kata apa kat saya? Kata, ustaz, suami saya ni dah kahwin seorang lelaki. Lepas tu nak cerita apa kat saya? Dia kata saya nak saya bawa suami saya ni jumpa ustaz supaya suami saya cakap depan ustaz. Apa? Saya nak bagi tahu, saya reda dia kahwin satu lagi, okey, saya reda, saya tak ada masalah, saya terima, tapi saya nak suami saya belajar dengan ustaz, dia kata. Belajar agama, tak ada kitab. Itu kerja syarat dia.
Sebab dia kata suami dia ni tak ada masa nak belajar-belajar kan ni. Tapi jadi boleh. Air rata you kahwin satu lagi tak apa. Tapi dah kahwin dah. Awak belajar dengan ustaz. Belajar Quran, belajar apa. Saya kata tak apa. Daftar kat madrasah saya. Ada datang kat madrasah. Saya cakap apa kat dia? Saya kata akak ni bukan perempuan ni. Terkejut dia. Habis siapa saya ustaz? Bila mana macam tu akak ni reta suami kahwin seorang lagi cuma nak pastikan suami belajar agama supaya pandai baca Quran, solat apa. Akak ni bukan perempuan. Habis apa ustaz? Akak ni bidadari syurga saya kata. Jadi dia nak selamatkan suami dia. Sebab dia tahu dengan dia pun nak jadi imam pun tak boleh. Cari makmum seorang lagi. Bagus juga kata-kata dia. Makmum yang seorang ni pun tak pernah jadi makmum lagi. Patutnya dia jadi imam. Ni makmum ni patutnya jadi imam. Yang seorang ni pun tak boleh jadi imam. Dia tambah makmum seorang lagi. Dia tambah makmum. Oh kata betul juga macam tu. Jadi saya nak pastikan suami saya ni belajar agama, pandai baca Quran, lepas tu dia jadi imam pada kami. Oh memang hebat. Itu rezeki dia yang Allah bagilah tuan-tuan, puan-puan. Tidak semua orang. Saya ni bukan menyokong siapa-siapa ya. Hidup ni ada jalan yang berbeza. Maka doalah pada Allah. Kadang-kadang kita ni silap saya, puan-puan, mungkin kita tak banyak mengadu pada Tuhan. Kalau kita mengadu daripada awal dengan Tuhan, tahulah Tuhan susun hidup kita macam mana. Dan di saat apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah tahulah bagaimana nak jaga jiwa dan hati kita. Okey, seterusnya. Dan jikalau derhaka ini sebab menyakiti suaminya dengan perkataan. Kalau dia minta talak tadi, dia tak akan bangun syurga. Bukan masuk syurga, bangun syurga pun tak akan bangun. Bangun syurga berapa? 500 tahun. Syurga ni 500 tahun jarak dia sudah bangun. Jadi ada orang perempuan yang minta talak dengan suami ni, bukan setakat masuk syurga tak boleh. Bangun syurga pun Allah tak benarkan. Yang kedua, kalau dia menyakiti suaminya dengan perkataan. Ni mulut laser ke apa ni? Selalu dia cakap pada suami dia, menyebabkan suaminya tergurus hati, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka, serta dituang air panah ke dalam leher dia. Ni wal-iyazubillah. Ya. Sebab tu kita suami-suami ni, kita kena, yalah kadang-kadang isteri pun dia ada perasaan dia, kadang-kadang mungkin dia tersalah cakap. Jadi kita maafkanlah. Tak berbaloi juga pun kalau isteri yang jadi macam ni, tiba-tiba dia masuk neraka, isteri tu dipotong lidah, kemudian dituang air panah dalam leher. Jadi kalau suami yang penyayang, yang ingin menyelamatkan isteri dia, retakanlah. Ya kadang-kadang dengan perkataan-perkataan yang, tapi kadang-kadang tak tahan juga. Ya, pagi, petang, siang, malam, duk maki suami. Aduh. Dan jikalau derhakanya sebab keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah. Tak minta izin. Maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya. Ni isteri-isteri yang tak tutup aurat. Bukan tak tutup kepala, tak tutup aurat. Jangan salah faham. Ada dia dah tutup kepala tapi pakai baju t-shirt. Dia dah tutup kepala pakai tudung, kemudian pakai seluar ketat, baju ketat. Baju dah lengan panjang tapi baju ketat. Seluar dah seluar panjang tapi seluar ketat. Ini maknanya dia tak dikira tutup aurat. Tapi dicontoh di sininya ialah dilihat oleh lelaki lain akan rambutnya. Dia keluar rumah, free hair semua sekali, color pula rambut tu. Nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Maknanya dia ahli neraka, dia masuk neraka. Ni kena ni live ni, kena dengar ni tuan-puan. Anak perempuan tolong ingat. Ya, pesan pada anak perempuan kalau dah kahwin terutamanya, dia keluar rumah, ditunjukkan kepala dia, rambut dia kepada lelaki lain daripada suami dia, dia akan masuk neraka, akan digunting dalam neraka rambut dia. Demikianlah berbagai-bagai siksaan kerana berbagai-bagai derhaka. Mana setiap derhaka, satu penderhakaan kepada suami, ada satu dia punya hukuman daripada Allah. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sertaku isteriku, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala menepuk atau mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang di pintu itu? Maka sahut Sayyidatina Fatimah, kami dengan suami kami, iaitu Sayyidina Ali. Hamba datang menghadap akan dikau, ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu, maknanya Sayyidina Ali dengan
Sayyidah Fatimah ni menantu dengan anak baginda Nabi pergi menghadap Nabi, jumpa Nabi. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat kami akan Nabi hal keadaan menangis akan sebagai tangis yang sangat. Bila mana masuk, ya, Sayyidah Fatimah mendapati Nabi tengah menangis. Bukan menangis biasa, menangis yang betul-betul. Maka kataku baginya, penebusmu aku. Ini bahasa apa panggil? Engkaulah bapaku dan engkaulah ibuku, ya Rasulullah. Ni anak perempuan dia memujuk Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia? Apa yang sebab ya ayahanda menangis? Maka Nabi bersabda bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Isra' Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Jadi Nabi ni menangis kerana Nabi ni adalah yang paling mencintai umat. Ya, mencintai umat. Lalu kenapa menangis? Dia kata pada malam Isra' Mi'raj aku tengok beberapa orang puan dan orang perempuan itu dari umat aku, ya, di dalam keadaan seksa yang amat sangat, maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana apa? Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Itu yang menyebabkan aku menangis sangat, kerana terlihat mereka itu terlalu terseksa. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka? Apa yang engkau lihat itu? Masalah apa yang pada mereka ni? Maka sabda Nabi SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Dia digantung dalam api neraka, lidah dia. Dan api neraka yang sangat panas dituang ke dalam lehernya. Ya. Keluarkan lidah, gantung dia di dalam neraka. Kemudian dituang ke dalam mulut dia air panas dalam leher. Dan aku lihat seorang perempuan yang lain pula tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Dan aku lihat lagi, ya, pula seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya, padahal terikat, lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa ini dengan dua tangannya daripada belakang. Dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituang air panas ke dalam lehernya. Ini betul-betul seksaan, ya. Dan aku lihat lagi seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya. Dan buah zakum itu dituang masuk ke dalam lehernya. Ada yang digantung dengan lambut, ada yang gantung dengan lidah, ada digantung dengan dua susu dia, digantung dalam neraka. Erti buah zakum iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Kalau orang tanya buah zakum tu buah apa? Dia sejenis buah daripada pokok yang ada di dalam neraka. Rasanya amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan buah zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu dan gusi mereka itu. Ini bahasa lama lah. Dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Dan aku lihat apa lagi? Seorang perempuan yang tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya sendiri. Ia tergantung dalam neraka, duk sibuk makan daging sendiri. Dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya. Dibakar dengan api neraka. Itu yang lagi kita baca lagi. Dan aku lihat lagi, kata Nabi, seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat. Malaikat ikat dia akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya. Ikat kaki sampai ke susu, ikat susu dia sampai ke kepala dia, ke ubun-ubun. Dan dijadikan atas badan itu beberapa ular dan kala jengking. Hal keadaan itu memakan ia akan dagingnya. Dan keadaan dia makan dagingnya dan minum, ia akan darahnya. Ayat 16. Apa lagi yang Nabi tengok? Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongannya api neraka, padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk, lagi berputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Kemudian Nabi lihat lagi seorang perempuan, ni cerita dulu, kemudian ada sebab-sebab dia nanti, ya, kita baca. Ada pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan dipotong segala daging badannya. Ya. Gantung di dalam neraka, dipotong-potong daging-daging dia. Dilapah kalau kita dalam bahasa biasa. Daripada hadapan hinggalah ke belakang. Daripada segala anggota dengan gunting api neraka. Ada seorang perempuan yang tergantung dalam keadaan hitam segala mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya. Ada pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab. Beribu-ribu warna tu bermacam-macam azab atas badan dia. Ada pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Muka dah jadi muka anjing dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada mulutnya dan segala malaikat itu memukul mereka akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Maka kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Sayyidatina Fatimah,
Maka berkata sebenarnya, hai kekasihku dan cahaya mataku, kabarkan olehmu apa dosa-dosa mereka hingga jatuh atas kalian mereka tu dengan beberapa bagai seksa. Yang kita baca tadi ni, apa salah ni sampai tahap ni? Maknanya orang perempuan ni ramai dalam neraka dengan pelbagai-bagai seksa. Ni apa benda apa yang jadi macam ni? Sampai Nabi menangis. Nabi ni menangis sebab tu perempuan banyak selawat. Jalan paling mudah di akhir zaman untuk masuk syurga, banyakkan selawat. Banyakkan. Dia ada dua. Satu istighfar, satu selawat. Tapi selawat ni pun dah cukup untuk membawa rahmat Allah kepada kita. Kasihan belas. Maka sabda Nabi bila mana ditanya oleh Sayyidina Ali, ada pun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya dia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain yang haram memandangnya. Ni yang jenis keluar rumah, keluar mana-mana, dedah aurat merata. Kalau kita baca ni, apa maksudnya? Orang perempuan yang keluar sana sini tak tutup aurat ni, ahli neraka. Kalau dia mati tak sempat taubat, itu satu. Tapi kalau dia mati sempat taubat, okey. Tapi kalau dia mati macam tu, memang dia ahli neraka. Lepas tu kalau perempuan nak pilih menantu, ni kena ingat juga. Anak-anak lelaki bawa kat rumah. Kalau berkenan sangat, ajar dia biar tutup aurat. Tak apalah, terimalah. Kita kadang-kadang tak boleh tengok sangat orang kan. Kadang-kadang orang tu kenapa dia tak tutup aurat? Sebab latar belakang hidup dia macam mana. Kadang-kadang kita jangan cepat sangat hukum orang. Mungkin latar belakang hidup dia. Tapi inilah hakikatnya. Apatah lagi, dia dah bersuami, dia keluar rumah, dedah aurat merata kat orang. Ni bahaya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Ini digantung dengan lidah dan air panas dituang ke lehernya, maka bahawasanya ia menyakiti akan suami. Ini salah satu contoh. Kalau seorang perempuan yang tak jaga mulut, tak jaga perkataan, selalu duk sakitkan hati suami dengan perkataan-perkataan dia, dia akan jadi ahli neraka akhirat nanti. Kalau mati tak sempat taubat. Ni kena ingat juga, kena catat kat situ. Kalau dia mati sempat taubat, Allah kan Maha penerima taubat. Okey. Jadi kalau mati tak sempat taubat, maka dia jadi ahli neraka. Apa seksa dia? Allah gantung dia dengan lidah. Ni lidah ni. Cerupa sangat. Laser sangat terhadap suami. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya. Maka bahawasanya dia memberi air susu suaminya tiada dengan izinnya. Ni. Ya kadang-kadang dapat baby, seronoknya baby gini-gini, bagi susu. Ramai orang kampung macam tu. Kenapa dia bagi susu? Sebab dia nak suruh jadi anak susuan dia. Cantiklah baby ni. Mama bagi susu, dia pula jadi mama. Dia kena minta izin tau. Air susu orang perempuan ni milik suami dia. Sebab dia suami dia boleh minum susu tu. Dah tahu ya? Bagi ke tak bagi, kalau suami nak minum, kena bagi. Tu. Baik, seterusnya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kaki. Tadi gantung tu, ni gantung kaki. Kepala ke bawah. Di dalam kerongkongan api neraka, maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tanpa izin daripadanya. Tahu-tahu duduk dekat pasar. Bila you cakap kat air? Alah, jalan pasar kerja pun. Okay. Alah, bukan saya pergi mana. Dia kadang-kadang banyak cakap kan. Saya bukan pergi mana pun. Saya pergi pasar je. Saya pergi pasar nak beli ikan, nak beli sayur. Abang juga nak makan. Itu cerita lain. Ceritanya minta izin ke tak? Cakaplah sepatah sebenarnya. Tapi sebab tu saya kata sebelum ni kan kita dah bincang dah. Bincang awal-awal dengan suami. Abang saya ni kalau saya pergi sini, okeylah ya. Sekarang tak apalah kalau awak pergi tempat-tempat tu. Kecuali ada tempat yang tertentu yang kita rasa dia mungkin bagi, mungkin tak. Tu minta izin dah. Tapi kalau kita dah bincang awal-awal, kalau saya bagi sini, saya tak bagi tahu lah ya. Kadang-kadang saya terlupa, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang telefon abang tak angkat, mesej tak jawab. Jadi kalau saya pergi ke sini, tak apalah ya. Orang kata, tak apalah, awak pergi je lah. Itu okey. Sebab tu kita kadang-kadang kena bijak berkomunikasi. Suami pun kejap-kejap minta izin. Ada juga. Pergi je lah. Kadang-kadang suami pun rimah juga. Abang, saya nak masuk tandas boleh? Ini warok sangat ni. Abang. Ya. 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 Betul, betul.
Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Boleh, boleh. Itu yang saya cakap tadi. Itu yang saya cakap tadi. Maknanya kalau kita ni, kita bijak berkomunikasi, kita cakap macam puan-puan cakap tadi. Itu betul. Itu cara paling mudah. Abang saya ni kadang-kadang ya kena keluar hantar anak, nak keluar pergi pasar. Kadang-kadang balik pasar tertinggal satu barang pula, nak pergi beli satu lagi. Kita nak memasak kan. Kita kadang-kadang pergi-pergi, balik-balik tengok, bawang pula tak ada. Duk tunggu nak telefon dia, abang, nak keluar beli bawang pula ni. Apa ni panggil? Apa? Remeh lah benda-benda begitu. Jadi cakap awak-awak, saya setuju yang tadi. Cakap awak-awak kat suami. Suami pun faham, okey tak apalah, awak keluarlah untuk urusan rumah tangga kita, untuk apa-apa. Silakan. Ya, ya, ya. Ya. Ha, ha. Hmm. Hmm. Ya, ya. Dia gini puan. Orang lelaki ni kan kalau kita belajar ada doktor apa dia yang Indonesia, Doktor Asiah ke? Indonesia atau Aisyah di Indonesia tu. Aisyah kan? Aisyah Dahlan. Puan-puan tolong tengok dia. Sedap. Saya tengok tu. Dapat banyak ilmu. Dia kata orang lelaki ni dia sejenis makhluk Allah yang tak banyak cakap. Satu hari dia bercakap 6 hingga 7,000 perkataan. Apabila kalau satu hari tu dia dah habiskan 7,000 perkataan, lepas tu dia tak ada dah. Lepas tu kadang-kadang contoh dia pergi kerja, dia banyak dah bercakap tempat kerja, dah habis dah 7,000, dia pun balik rumah habis dah perkataan. Jadi kalau puan cakap dengan dia, abang nak makan. Ha, nak makan apa? Boleh ha? Apa-apa? Pandangnya apa tu? Perkataan dia dah habis. Maka kalau puan faham gitu, dia bagi dia tu. Tapi orang perempuan ni dia paling kurang 16,000 perkataan. Paling kurang. Hingga 24,000 perkataan. Dan orang perempuan kalau sehari-hari dia tak cakap, tak habiskan 16,000 sekurang-kurangnya, malam dia tidur tak lena. Dia tidur tak lena. Itu dia cakap. Sebab tu kalau kita belajar, sebab tu rupa-rupanya hidup ni kena dengan ilmu. Bila mana kita belajar ilmu mudah. Jadi kalau suami tak banyak cakap, puan-puan kena, memang orang lelaki dia tak banyak cakap. Dan tambah saya ni, pagi tadi dah cakap ni dah habis rasa 7,000 ni. Lepas tu balik lepas ni, tak ada apa dah. Isteri cakap, okey, okey. Lepas tu apa? Nak tidur dah. Nak tidur dah habis perkataan dah. Nak cakap pun tak boleh dah. Baik tidur. Jadi kadang-kadang isteri, dah lah pergi sana, pergi sini, balik-balik tidur. Dia nak bercakap bila? Dah habis dah percakapan. Kalau isteri faham, okey. Ada pun pula suami kena faham isteri. Memang isteri ni orang perempuan ni dia cakap banyak. Kita tanya sepatah dia cakap 10. Sebab dia nak habiskan 16,000. 16,000 perkataan. Jadi saya setuju apa kata, kadang-kadang duduk main telefon. Dan orang lelaki, jangan tanya dia masa-masa dia duduk main telefon. Orang lelaki jangan tanya dia masa dia buat pekerja. Contoh dia duduk lap kereta kan. Kita pergi tanya dia. Dia takkan jawab. Aku cakap, gitu je dia jawab. Lepas tu kena, bang, sekejap bang. Ada apa? Dia tanya ada apa. Baru kita cakap kat dia. Ketika tu baru dia dengar kita cakap. Kalau dia duduk tengah lap kereta, duduk tengok pokok-pokok dia, kita pergi, ya. Dia tak dengar kita ni. Dia tak dengar. Itu orang lelaki. Saya pun sama. Saya duduk tengok jadual saya. Orang rumah cakap 10. Lepas tu habis dah. Apa tadi? Tu marah dia tu. Lah, orang cakap dah banyak tak dengar. Yalah, nak dengar apa kita duduk. Orang lelaki dia fokus. Sama juga kalau kita berjalan kan. Kita berjalan orang lelaki fokus. Orang perempuan tak. Lepas tu berjalan dengan orang perempuan. Dia nak pergi membeli kedai sana. Dia berhenti kedai ni. Dia berhenti kedai ni. Dia berhenti kedai ni. Itu orang perempuan. Jadi kita orang suami jangan marah. Baik kita suruh dia pergi dengan anak awal-awal. Kita tak payah pergi. Sebab kena berhenti. Orang lelaki tak. Okey, ada lagi. Silakan. Ha.
Ya, ya, ya. Tak, tak. Sebab dia dah izin. Dia cerita dia dah izin. Tak apalah awak tidur dengan anak saya, tak apa. Dia dah izin, okeylah. Masalah sekarang dia tak izin. Dan kita paksa juga, kita tak nak juga tidur dengan dia. Bahkan dia panggil kita, mari kita tidur. Kita tak nak. Tu baru berdosa. Tapi kalau dia kata, okeylah awak saya izinkan. Walaupun begini, kadang-kadang dia tak guna perkataan izin. Kan? Kadang-kadang, awak tidurlah dengan anak. Izin dah tu. Ataupun kita tanya, bang, saya tidur dengan anak. Okey, dia kata, okey. Okey tu, okey lah tu. Dia mudah, sebenarnya mudah aja kan. Bagi tahu sepatah. Saya nak keluar ni. Ya. Ya. Bukan dia kata, saya izinkan awak keluar ke mana-mana. Awak nak pergi. Itu tak perlu lah kan. Ini ayat, ayat apa ni? Ayat buku ke apa? Skema. Abang, saya nak keluar ke pasar boleh? Saya sebagai seorang suami mengizinkan isteri saya pergi ke pasar membeli belah. Tak adalah macam tu. Tak adalah saja saya buat gitu. Ha. Ha. Hmm. Ha. Tak. Sebab dia yang suruh. Dia suruh. Lepas tu jangan pula kata, awak pergi mana pula tadi? Bangun-bangun dia tengok kita tak ada. Tadi dia suruh. Tak, kalau dia suruh tak apa. Masalah sekarang ni ialah suami redha. Redha tu sama ada dia cakap dia redha, dia izin, dia okey atau dia suruh, itu dah selesai. Masalah sekarang suami berhajat pada puan untuk tidur dengan dia, puan tak nak. Puan pergi tidur bilik lain atau tak nak. Yang tu derhaka. Derhaka tu maknanya tidur tu, bermula tidur tu, sampai pagi besok malaikat laknat. Doakan kemudaratan. Okey, wallah alam, kita situ dulu ya. Selesai? Ha. Maknanya dah selesai. Allah dah ampun kita. Pak suami dah redha. Sebab tu sebelum tidur minta redha. Tiap-tiap malam lah. Kalau kita mati malam tu suami dah redha, syurga kita. Lepas tu bang, saya nak tidur ni, apa pun nak tidur kan. Sebelum abang berdengkur. Redha tak dengan saya? Saya minta redha ya, redha pada saya. Suami kata, tidakkah saya pada malam ini meredai isteri saya? Tidak macam tu. Jadi kita kata, saya redha kat awak. Tapi saya kadang-kadang isteri minta, saya cakap, okey saya redha. Cakap perkataan tu. Kadang-kadang kita tanya, ya. Ya apa? Bang, redha kat saya ya? Ya. Ya apa? Ya, saya redha. Biar bunyi. Kita pun suami, perempuan ni kalau suami-suami yang dengar, alah bagilah, ya. Bagilah, redha je lah isteri tu. Biar dia masuk syurga kalau dia meninggal. Kita yang jadi isteri ni pula, redha lah pada suami tu. Abang saya tuntut akhirat. Tak payahlah. Ya, betul ya. Abang ingat lagi abang janji dengan saya, 1, 2, 3, semua tak tunai. Saya tuntut akhirat kalau abang mati. Tak payahlah. Balik akhirat, sama-sama redha, sama-sama maaf, masuk syurga sama-sama. Dalam syurga tu yang puan-puan nak dunia dulu 99 kali ganda. Dunia ni yang kita duk tengok ni, yang kaya-kaya tu baru 1% baru tu. Syurga 99%. Dia ambil daripada yang ada di dunia tu, yang satu tu, gabung dengan 99 yang ada. Kalau tak diambil daripada dunia ni pun, 99 yang ada akhirat tu pun, di syurga tu pun, itu pun habis dah untuk kita bersenang linang. Sebab tu kadang-kadang benda-benda kecil atas muka dunia, jangan bawa lah akhirat. Jangan bawa benda-benda kecil. Terutamanya masalah kita dengan suami, masalah kita dengan isteri. Jangan bawa ke akhirat. Maafkanlah di dunia ni. Moga-moga kita bersama-sama di syurga Allah. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan syaitan. Alah, kita isteri. Kenapa dia abaikan? Yalah, mungkin benda-benda tertentu boleh kita minta kembali. Benda-benda tertentu kita maafkan. Pasti janji masuk syurga. Okey, kita akan sambung ke depan nantilah ya. InsyaAllah. Muka surat 17 tu yang kita sambung situ dah, insyaAllah akan datang nanti.
Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyraf